serahkan tempat tu kepada owner dia balik. Jadi kita katakanlah habis PKP, kita dah boleh berkumpul kat tempat biasa, kita buat kelas dekat rumah Tuan Abdul Fakah. Boleh tak? Bukan dekat rumah dia lah. Oh, dekat center tu? Kat kabin. Okey. InsyaAllah boleh. Bagi inilah lokasi. Bagi lokasi. Situ muat 12 orang. Kabin tu muat 12 orang. Ada aircon, ada whiteboard semua. 12 orang muat. InsyaAllah. Cuma sekarang ni kalau nak berkumpul kena jarak kan. Social distancing. Kat situ tak muat lah kita semua. Tempatnya tak besar mana. Nanti katakanlah dah habis PKP, kita boleh duduk rapat-rapat macam biasa. InsyaAllah lah muat tempat tu untuk kelas kita ramai-ramai, insyaAllah. Boleh kat situ ya? InsyaAllah boleh. Okay, insyaAllah. Alhamdulillah. Dia dah advance sikit ke Ustaz? Dia sama dengan kita ke ni bacaan sekarang ni? Tak, kita je. Dia. Yang kat sana tu hari Selasa. Yang kat sana tu hari Selasa. Diorang baru juzuk 4. I see. Diorang baru juzuk 4 surah Ali Imran. Kita dah juzuk 8 dah hari ni. Jadi kita dah lebih 4 juzuk pada dia. Kita tak akan join diorang lah. Diorang pun tak akan join kita. Tapi kalau nak join pun boleh je. Cuma diorang tu hari Selasa. Kita hari Rabu. Kita hari Rabu. InsyaAllah. Puan Razilah lagi dekat lah Puan Razilah ya. InsyaAllah dekat. Dekat. Tak ada masuk dalam lah. Terus kat situ je. Orang Putra Haid lah jauh sikit boleh ya. Ataupun ada tempat-tempat yang sewanya munasabah kat Putra Haid kalau ada. Mungkin kita boleh bincang kalau ada kat Putra Haid lah kalau ada. Kalau tak ada kat situ pun okey. Sebab kita tak ramai. Okey baik. Muka surat 142 ayat 114. Kita jalan sikit-sikit. Ayatnya. Afaghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Adakah? Okey, adakah? Maka ghairallah selain Allah. Ghairallah terjemah dia selain Allah. Okey. Adakah? Maka ghairallah selain Allah. Abtaghi, aku patut mencari. Okey. Abtaghi terjemah dia aku patut mencari. Hakaman sebagai hakim. Judge sebagai hakim. Sedangkan padahal huwa dialah allazi yang anzala telah menurunkan ilaikum kepada kamu Alkitab. Maksud Alkitab di sini adalah Al-Quran. Terjemah Alkitab lah. Cuma maksud Alkitab di sini adalah Al-Quran. Okey. Sedangkan dialah yang telah menurunkan kepada kamu Alkitab. Alkitab itu maksudnya Al-Quran. Mufassala yang diterangkan dengan terperinci. Mufassala terjemahnya yang diterangkan dengan terperinci. Explain in detail. Terjemahkan dia. Puan Norazilah terjemahkan ayat ni. Puan Norazilah. Adakah maka selain Allah aku patut mencari sebagai hakim, sedangkan dialah yang telah menurunkan kepada kamu Al-Quran yang diterangkan dengan terperinci. Okey, baik. Itu terjemah dia. Ayat ini, asbabun nuzulnya, kenapa Allah Ta'ala turunkan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan ayat ini kerana orang-orang musyrikin Mekah. Surah ni surah Makkiyah. Surah Al-An'am kita adalah surah Makkiyah, surah Mekah. Ayat ini Allah Ta'ala turunkan kerana orang musyrikin cakap kat Nabi Muhammad SAW. Dia kata, wahai Muhammad, kalau betul lah Quran ni Allah turunkan kat engkau,
Kalau betullah Quran yang Allah turunkan pada engkau memang daripada Allah, jom kita bawa Quran kau ni, kita pergi kat Madinah, kita tanya orang Yahudi. Suruh dia orang jadi judge. Suruh mereka jadi hakim yang menentukan kitab kau ni, Quran kau ni, adakah betul daripada Allah, adakah benar daripada Allah, ataupun kau reka sendiri. Nampak? Orang musyrikin kan, apa masalah orang musyrikin Mekah? Kita ulang kaji balik. Ada 3 masalah utama orang musyrikin Mekah. Pertama, akidah. Mereka terima Allah Ta'ala ada, tapi dalam masa yang sama bagi mereka ada banyak lagi Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Itu masalah pertama mereka, kita panggil masalah akidah. Yang kedua, apa masalah orang musyrikin Mekah? Mereka ada masalah risalah. Apa dia risalah? Pengutusan. Pengutusan. Mereka pertama ada masalah dengan Nabi yang diutuskan. Yang kedua, mereka ada masalah dengan kitab yang diutuskan. Itu masalah mereka. Pengutusan. Dipanggil risalah. Pertama, mereka ada masalah dengan Nabi itu. Mereka tak percaya Nabi itu. Yang kedua, mereka ada masalah dengan kitab yang diutuskan. Al-Quran ni lah kita baca ni. Mereka tak terima, tak percaya Quran itu daripada Allah. Masalah ketiga mereka adalah al-bi'sah. Apa itu al-bi'sah? Kebangkitan. Al-bi'sah, kebangkitan. Iaitu bagi mereka selepas mati tidak ada hari kebangkitan. Selepas mati tidak ada hari kebangkitan. Dah mati-mati ya. Tak bangkit-bangkit semula dah. Jadi dalam surah Makkiyah, itu surah-surah Mekah, 3 perkara inilah yang Allah Ta'ala, 3 perkara inilah, okey, 3 perkara inilah yang Allah Ta'ala tekankan. Jadi sekarang, Allah Ta'ala nak cerita pada kita tentang, Allah nak cerita pada kita tentang Al-Quran. Yang mana orang musyrikin mereka tak percaya Quran tu daripada Allah. Tak percaya Quran tu Allah bagi kat Nabi, tak percaya. Maka mereka kata kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, jom. Okey, kami ni jahil. Kami ni tak pandai. Kami ni bukan knowledgeable people. Kami bukan orang pandai. Untuk tentukan Quran kamu ni betul tak betul. Cuma kami rasa kamu tipu, kami rasa kamu reka sendiri." Itu kata-kata orang Quraisy pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam inilah Muhammad. Kami kata kamu reka, kamu kata dapat daripada Allah. Jadi kami tak boleh buat keputusan, kamu pun tak boleh buat keputusan. Jom kita bawa Quran kamu ni pergi kat Madinah, jumpa pendeta-pendeta Yahudi yang pandai kitab Taurat, suruh mereka nilai, suruh mereka jadi judge untuk menentukan Quran kamu ni betul ke tak betul. Kamu reka ke betul daripada Allah. Maka Allah turunkan ayat ni. Wahai Muhammad, jawab kat mereka yang buat permintaan bodoh tu, jawab macam ni. Patutkah aku cari selain Allah sebagai judge untuk menentukan Quran ni betul ke tak betul? Allah turunkan Quran kepada aku, okey, dan Quran yang diturunkan oleh Allah ni, dia telah terangkan kepada kamu secara detail. Allah yang turunkan Quran ni, tiba-tiba kamu nak suruh manusia biasa macam kita jadi judge untuk tentukan Quran ni betul tak betul. Kalau bahasa kita sekarang, kamu ni ada akal ke tak ada akal? Gila ke apa? Ada otak ke nak fikir logik tak logik? Quran tu Allah turunkan kepada manusia. Tiba-tiba nak suruh manusia jadi judge untuk tentukan Quran tu betul tak betul. Gila ke apa? Itu maksud ayat ni. Jadi Allah suruh Nabi kata pada mereka, patutkah aku cari selain Allah untuk jadi judge menentukan Quran ni betul tak betul? Sedangkan Allah yang turunkan Quran pada kamu. Jadi yang layak jadi judge untuk tentukan Quran betul tak betul adalah Allah. Bukan Yahudi. Allah. Jadi Allah dah turunkan pada aku, dah terangkan macam-macam pada kamu. Kamu kata aku reka. Padahal aku ni dulu pembaca pun tak pandai, menulis pun tak pandai. Aku ni dulu baca tak kerti, menulis tak kerti, tiba-tiba kamu kata aku reka. Kamu ni tak ada otak langsung nak tuduh aku dengan tuduh macam tu. Itu maksud ayat. Okey, baik. Orang musyrikin Mekah, termasuk musyrikin Madinah pun, walaupun mereka tak percaya kat kitab-kitab ni, tapi mereka sangat iktimad. Apa maksud iktimad? Berpegang. Sangat kuat penghormatan mereka. Sangat kuat penghormatan mereka, kepercayaan mereka pada orang Yahudi. Orang musyrikin, dia tak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi.
Dia tak terima Allah turunkan kitab Al-Quran sebagai kitab pada Nabi Muhammad. Dia tak terima. Tapi mereka punya iktimad, mereka punya kepercayaan kuat pada orang Yahudi dan Nasrani. Bagi mereka orang Yahudi dan Nasrani ini orang yang berpengetahuan. Kenapa mereka orang berpengetahuan? Kerana bagi mereka Yahudi dan Nasrani ada ajaran agama. Ada kitab rujukan. Taurat dan Injil. Kita ni jahiliyah, kita tidak ada kitab rujukan. Sebab tu, kalau kita cuba mengkaji Asbabun Nuzul Surah Al-Kahfi. Okay, kita tak lalu lagi Surah Kahfi, jauh lagi Surah Kahfi. Surah Kahfi ni, kalau kita kaji kenapa Allah turunkan Surah Kahfi, macam ni. Kat Madinah pula. Masa tu kat Mekah, tahun keempat kenabian ataupun kelima kenabian, orang musyrikin dia hantar 2 orang wakil ke Madinah. Orang musyrikin, dia hantar 2 orang wakil Mekah ke Madinah untuk tanya orang Madinah. Ni ada orang mengaku Nabi tempat kami ni. Ada orang nama dia Muhammad. Dia mengaku dia Nabi tempat kami ni. Betul ke dia tu Nabi? Boleh percaya ke dia tu Nabi? Boleh terima ke dia tu Nabi? Jadi mereka hantar 2 orang wakil daripada Mekah pergi ke Madinah untuk tanya soalan ni. Maka pendeta kat Madinah yang menyambut 2 orang wakil daripada Mekah tu, cakap kat wakil tu macam ni lah. Kamu tanya dia 3 soalan. Kamu balik Mekah nanti, kat orang yang mengaku dia Nabi tu, orang yang mengaku dia tu Nabi dapat daripada Allah tu, tanya dia 3 soalan. Soalan pertama, okey. Ceritakan pada kami tentang beberapa orang pemuda yang ajaib kisahnya. Ceritakan pada kami tentang beberapa orang pemuda yang ajaib kisahnya. Maksud mereka Ashabul Kahfi lah. Hidup 309 tahun dalam gua. Maksud mereka tu. Yang kedua, ceritakan juga pada kami tentang seorang lelaki yang menguasai timur sampai ke barat. Ceritakan pada kami tentang seorang lelaki yang menguasai timur sampai ke barat. Maksud mereka Zulqarnain lah. Zulqarnain. Yang ketiga, cerita pada kami tentang roh. Jadi, 2 orang wakil pada Mekah yang sampai Madinah ni tadi, okey, baik. Jadi, pendeta tu cakap pada 2 orang ni tadi. Pendeta Yahudi kat Madinah dia cakap pada 2 orang tu. Dia kata macam ni. Dia kata macam ni. Kalaulah dia boleh jawab 3-3 soalan ni, dia betul dia Nabi. Kalau 3-3 soalan ni dia jawab, betul dia Nabi. Tapi kalau dia tak boleh jawab, ataupun dia menipu, dia bukan Nabi. Maka 2 orang wakil ni daripada Madinah tadi balik ke Mekah. Balik semula ke Mekah jumpa Nabi. Kata Muhammad, kami nak tanya kamu. Mereka kumpul ramai-ramai, jumpa Nabi. Dia kata Muhammad, kamu ngaku kamu Nabi kan? Kami nak tanya kamu 3 soalan. Dia pun tanya. 1, 2, 3 soalan. Maka Nabi SAW tanpa menyebut insya-Allah, Nabi kata, esok aku jawab. Nabi kata macam tu. Nabi tak kata insya-Allah esok saya jawab. Nabi tak kata macam tu. Nabi hanya kata esok aku jawab. Nabi tak kata insya-Allah. Maka Allah turunkan ayat dalam surah Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa ay yasha Allah. Nantilah kita refer. Kamu jangan berkata sesuatu esok akan nak buat sesuatu. Jangan kata macam tu. Kecuali kena sebut insya-Allah. Allah tegur Nabi. Lepas pada tu lebih kurang 10 hingga 15 hari wahyu tak turun, Allah turunkan surah Kahfi pada Nabi. Akhirnya Nabi dapat jawab soalan tu pada mereka. Nabi kata esok aku nak jawab, tapi esok wahyu tak turun. Lusa tak turun. Tulat tak turun. Tubing tak turun. Jadi orang musyrik kata, tengok dia tak boleh jawab. Dia nipu tu. Nabi makin sedih. Lepas 15 hari ataupun 10 hingga 15 hari, barulah turun wahyu surah Kahfi. Cerita pasal 3 perkara tadi lah. Tentang Ashabul Kahfi, tentang roh, tentang Zulqarnain. Maka Nabi dapat jawab pada mereka. Lepas Nabi dapat jawab pada mereka, maksudnya Nabi tu, betul lah Nabi kan? Bila Nabi Muhammad dapat jawab soalan-soalan tu, 3 soalan tu, melalui Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi, maksudnya Nabi tu betul lah Nabi. Tapi mereka beriman tak? Tak beriman juga. Tak beriman juga. Tanya soalan. Kalau dia jawab, nak beriman. Nabi dapat jawab, tak beriman pun. Boleh? Itu cerita pertama. Cerita kedua, semasa Nabi SAW dapat wahyu pertama, surah apa? Iqra. Masa Nabi SAW dapat wahyu pertama, surah Iqra ataupun surah Al-Alaq. Okey? Ataupun surah Al-Qalam nama dia. Maka Nabi dapat wahyu, kali pertama jumpa Jibril dapat wahyu kat Gua Hira tu, Nabi takut sangat. Nabi balik cakap kat isteri dia, Zammiluni, selimutkan aku takut sangat ni. Tak pernah berlaku situasi macam ni pada aku.
Maka Nabi cerita apa berlaku pada Siti Khadijah, pada Khadijah radhiyallahu anha. Maka Nabi kata, aku risau tentang keselamatan diri aku. Maka Khadijah radhiyallahu anha kata, Khadijah radhiyallahu anha jawab, dia kata, jangan risau wahai suamiku, kamu sungguhnya orang yang baik. Kamu selalu menolong orang susah, melayan tetamu, membantu orang memerlukan, membantu orang dalam kesusahan. Dia kata, demi Allah, Allah takkan sia-siakan kamu, Allah tidak akan mengapa-apakan kamu. Marilah ikut saya pergi jumpa sepupu saya. Maka Khadijah pun ajak Nabi SAW pergi jumpa Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, sepupu Khadijah radhiyallahu anha. Dia ni orang yang memeluk agama Nasrani, ahli kitab, Kristian. Cuma ada pendapat mengatakan dia punya Kristian tu Kristian yang pure. Bukan Kristian Tuhan tu 3 dalam 1 ke, Tuhan ayah, mak dan anak ke, ataupun Isa tu Tuhan, bukan. Dia punya Kristian pure, maksudnya bagi dia Isa tu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Okey, baik. Jadi mereka pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal pun cerita, dia kata, Khadijah cakap pada Nabi, pada Waraqah, cuba dengar apa anak saudara kamu nak cakap ni. Maka Nabi SAW pun cerita detail apa berlaku. Maka Waraqah bin Naufal kata kat Nabi Muhammad, sesungguhnya Jibril yang datang bagi wahyu pada Musa, Jibril yang sama telah datang bagi wahyu pada kamu. Itu kata Waraqah bin Naufal. Kemudian Waraqah bin Naufal kata, kalau aku masih muda dan masih hidup sehat lagi, semasa kaum kamu menghalau kamu nanti, nescaya aku akan bersama-sama menolong dan membantu kamu. Maka Nabi pun tanya, aku kena halau ke nanti? Nabi Muhammad tanya masa tu. First time dapat wahyu. First time mula-mula dilantik jadi Nabi, tak tahu banyak benda lagi. Maka Nabi tanya dia, aku kena halau ke nanti? Maka Waraqah bin Naufal jawab, bukan saja kamu wahai Muhammad, mana-mana Nabi, mana-mana Rasul yang datang dengan membawa risalah sebagaimana yang kamu bawa, mana-mana Nabi, mana-mana Rasul yang datang dengan membawa risalah sebagaimana yang kamu bawa, mereka juga kena halau daripada kaum mereka. Itu cerita dia. Dia apa point sebenarnya dengan ayat ni? Nak ceritanya orang Mekah, termasuk isteri Nabi, bila ada masalah bab keagamaan, bila ada masalah berkaitan dengan kerohanian, mereka akan refer siapa? Mereka akan refer orang ahli kitab. Sama ada Yahudi ataupun Nasrani. Sama lah kat sini. Jadi mereka tak boleh nak tentukan Quran ni betul tak betul. Mereka ajak Nabi refer kepada Yahudi. Untuk Yahudi jadi judge, menentukan Quran betul tak betul. Cerita ketiga. Kita selalu dengar ayat kan? La ikraha fiddin. Tiada paksaan dalam masuk agama Islam. Surah Baqarah kita dah lalu ayat tu. La ikraha fiddin maksudnya tiada paksaan untuk paksa orang masuk agama Islam. Jadi kenapa ayat itu diturunkan? Ayat itu diturunkan sebab di Madinah ya, ada 5 puak. Aus, Khazraj. 2 puak ni musyrikin, sembah berhala. 3 puak lagi puak Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa kat Madinah. Orang musyrikin kat Madinah, Aus dan Khazraj ni, mereka sedar, mereka ni bodoh, jahil. Mereka sedar dirilah. Jadi nak ajar anak-anak tu tak ada ilmu banyak sangat nak ajar anak-anak. Jadi mereka hantar anak-anak mereka belajar dengan orang Yahudi kat Madinah. Bagi mereka orang Yahudi itu orang yang knowledgeable people. People of the book. Orang ada kitab panduan hidup. Jadi orang musyrikin kat Madinah ni, dia hantar anak-anak mereka belajar dengan orang Yahudi. Dan kita lah orang Melayu kan, hantar anak sekolah Cina, contoh. Tak ada nak kata sekolah Cina tu haram. Okey. Jadi orang musyrikin Madinah ni hantar anak mereka belajar dengan orang Yahudi kat Madinah. Masa tu Islam belum datang lagi. Nabi pun boleh hijrah ke Madinah lagi. Jadi anak-anak mereka ni membesar dengan didikan ajaran orang Yahudi kat Madinah. Orang Yahudi kat Madinah. Lalu bila anak mereka yang dah sekolah Yahudi, belajar dengan Yahudi ni, kefahaman Yahudi pekat dalam diri dan fikiran mereka. Bila Islam datang ke Madinah, okay, Nabi SAW bawa Islam ke Madinah. Mak ayah mereka yang tak sekolah kat Madinah ni, senang menerima Islam. Senang menerima ajaran Islam. Nabi cakap terima, Nabi cakap percaya, senang. Sebab hati kosong, kepala otak kosong daripada
brainwash Yahudi. Tapi anak-anak orang Aus dan Khazraj yang kat Madinah ni, mereka disebabkan kecil belajar dengan Yahudi, kefahaman, keyakinan Yahudi mendebar dalam fikiran mereka, dalam hati mereka. Jadi mereka tak nak masuk Islam. Mereka tak nak masuk Islam. Lalu ayah-ayah mereka yang Islam dengan Nabi, mak mereka yang Islam dengan Nabi Muhammad tanya, dia kata, "Ya Rasulullah, boleh tak kami paksa anak kami masuk Islam? Kami tak sanggup, kami nanti kena dapat masuk syurga. Sedangkan anak-anak kami, darah daging kami kena bakar dalam neraka. Boleh tak ya Rasulullah? Kami nak paksa mereka masuk Islam." Maka Allah turunkan ayat, La ikraha fiddin. Ayat selepas ayat kursi dalam surah Baqarah tu. Tiada paksaan dalam nak suruh orang masuk agama. Ayat tu bukan maksud ayah tak boleh paksa anak semayang. Bukan. Ayah boleh paksa anak semayang, boleh paksa anak tutup aurat, boleh paksa anak buat amal agama. Cuma ayat tu memberi makna tak boleh paksa orang bukan Islam masuk Islam. Jadi, apa kaitan ayat ni? Saya nak cerita pada tuan-tuan bahawasanya orang musyrikin sama ada Mekah ke Madinah, walaupun mereka tak menerima Yahudi, walaupun mereka tak menerima Nasrani, tapi dalam bab keagamaan mereka akan refer orang Yahudi. Baik. Banyak juga bukan saja ayat ni, dalam Quran pun Allah Taala banyak kali cakap pada orang musyrikin Mekah, fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Jadi maksud ayat-ayat Allah, tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu tu, maksudnya ialah tanyalah ahli kitab. Tanyalah ahli kitab. Tolong buka buku surat 322. Kalau baca Puan Ena, page 322, surah Al-Anbiya. Ayat 7. Sekejap Boleh. 3. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Ayat nombor 7. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, iaitu Muhammad, melainkan beberapa orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Okey, dalam tu ada tak beritahu siapa tanyalah kepada orang berilmu tu, ada tak penerangan dalam ayat tu, Puan Ena? Dalam buku saya tak ada. Ada penerangan ya? Tiada. Puan Razilah, ada tak penerangan? Allah Ta'ala kata pada orang Mekah, surah ni surah Makiyah, surah Mekah ni, surah Anbiya ni. Allah Ta'ala kata, tanyalah pada orang yang berilmu kalau kamu tak tahu. Siapakah dia maksudkan orang berilmu tu? Puan Razilah ada tak? Tak ada penerangan. Ada. Cik Nik Hana ada tak? Penerangan dalam saya. Ada tak? Ada? Ada. Tak ada. Tak ada. Penerangan. Okey, baik. Penerangan tak ada. Tak ada terjemah macam biasa je ada. Saya punya ada, dia kat bahasa Inggeris punya. Allah Ta'ala cakap pada orang musyrikin Mekah, so, ask the people of the reminder. Dalam bracket dia tulis, scripture, the Taurat, the Injil, if you do not know. Jelas Allah Ta'ala kata, ask the people of the reminder, az-zikri tu. Okay. Apa maksud az-zikri itu? Scriptures, the Taurat, the Injil, if you do not know. Sekarang ni macam ni. Ayat 7 tu diturunkan sebab orang musyrikin Mekah kata Allah takkan bagi wahyu pada nabi berbangsa manusia. Kalau Allah nak pilih nabi, nak bagi wahyu, Allah mesti pilih malaikat jadi nabi bagi wahyu. Itu kata-kata orang musyrikin Mekah pada Nabi Muhammad. Maka Allah jawab, wahai orang musyrikin, wahai Nabi Muhammad, kami tak pernah turunkan mana-mana nabi pun. Kami tak pernah lantik mana-mana nabi pun sebelum kau, melainkan manusia lelaki macam kau juga. Maksudnya kami tak lantik malaikat jadi nabi. Semua nabi-nabi sebelum kau manusia biasa makan nasi. Kalau makan nasi lah. Makan, minum macam biasa. Lelaki macam kau juga. Kalau tak percaya. Kalau mereka orang Mekah tak percaya. Cuba tanya orang-orang yang tahu kalau mereka tak tahu. Kalau mereka tak percaya, yang nabi-nabi semuanya lelaki, manusia, lelaki. Kalau mereka tak percaya, cuba tanya orang-orang yang tahu kalau mereka tak tahu. Jadi soalannya ialah, siapakah yang dimaksudkan dengan orang-orang yang tahu ni? Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang tahu di sini adalah people of the book. Iaitu Allah Ta'ala sendiri cakap.
Kalau kau tak percaya, Nabi-Nabi sebelum ni semuanya lelaki, manusia. Cuba tanya orang Yahudi. Cuba tanya orang Kristian. Nabi-Nabi mereka dulu manusia ke malaikat? Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala hantar pada mereka dulu manusia ke malaikat? Jadi, perkara utama yang saya nak terangkan pada tuan-tuan ialah, tak ada tuan-tuan kat sini, semua perempuan. Perkara utama yang saya nak terangkan ialah, orang musyrikin, mereka memang sangat percaya terhadap orang-orang ahli kitab, sama ada Yahudi ataupun Nasrani. Okay, baik, sebentar ya, sekejap. Kita tak ayat 114 kan? Okay, baik. Okay, jelas Saya buat. Jadi poin ayat pertama kita ini ialah mereka ajak Nabi untuk bagi refer pada orang Yahudi, sebab bagi mereka orang Yahudi pakar bab-bab keagamaan ni. Jadi mereka nak suruh orang Yahudi menentukan Quran ni betul tak betul. Maka Allah suruh Nabi kata, patutkah aku suruh orang Yahudi jadi sebagai judge untuk tentukan Quran betul tak betul. Sedangkan Allah yang menurunkan Quran, dia dah kata Quran tu betul. Kamu nak suruh Yahudi jadi judge lagi. Okay, baik, sambungan ayat dia. Wa dan alladzina orang-orang yang atainahum, kami telah berikan mereka. Atainahum terjemah dia, kami telah berikan mereka Alkitab. Maksud Alkitab di sini adalah Taurat. Okey. Maksud Alkitab di sini adalah Taurat. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Annahu, bahwasanya ia Quran. Annahu, bahwasanya ia Quran. Munazzalun, diturunkan. Munazzalun, diturunkan. Okey. Annahu, bahwasanya ia Quran. Munazzalun, diturunkan. Min, daripada. Rabbika, Tuhanmu. Rabbika, Tuhanmu. Bi, dengan. Al-haq, sebenar-benarnya. Al-haq, sebenar-benarnya. Fa, maka. La, janganlah. Takunanna, kamu menjadi. Takunanna, kamu menjadi. Min, daripada. Al-mumtarin, orang-orang yang ragu-ragu. Al-mumtarin, orang-orang yang ragu-ragu. Itu terjemah dia. Okey, baik, tolong terjemahkan dia. Cik Nik Hana binti Hanif, tolong terjemahkan ayat tadi. Ustaz, boleh ulang? Saya tak sempat salin semua. Oh, ya ke? Okay, baik. Wa dan alladzina, orang-orang yang. Sorry laju sangat ke? Wa dan alladzina, orang-orang yang. Atainahum, kami berikan kepada mereka. Puan Zanaria baru masuk, alhamdulillah. Puan Zanaria, kita sekarang page 142 ayat 114 Puan Zanaria. Ya Ustaz. Okey. Ustaz dengar tak saya? Dengar. Alhamdulillah dengar. Wa dan alladzina, orang-orang yang atainahum, kami berikan mereka Alkitab, kitab. Maksud kitab sini Taurat. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Annahu, bahwasanya ia Quran.
Munazzalun diturunkan. Munazzalun diturunkan. Min daripada Rabbika Tuhanmu. Bi dengan al-haq sebenar-benarnya. Fa maka la janganlah. La janganlah. Takunanna kamu menjadi. Takunanna kamu menjadi. Min daripada al-mumtarin. Orang-orang yang ragu-ragu. Al-mumtarin terjemah dia orang-orang yang ragu-ragu. Terjemahkan dia. Ni Hana binti Hanif. Terjemahkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang kami berikan mereka Alkitab, mereka mengetahui bahawasanya Al-Quran diturunkan daripada Tuhanmu dengan sebenar-benarnya, maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu-ragu. Okey, baik. Ayat ini masih lagi kesinambungan pada ayat kita tadi. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi cakap pada mereka, wahai orang musyrikin Mekah, wahai orang musyrikin Mekah, kamu nak suruh kita pergi jumpa orang Yahudi, nak suruh mereka jadi judge, hakim, menentukan Quran ni betul tak betul. Kamu nak tahu tak? Orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab, iaitu orang-orang yang Allah bagi mereka kitab Taurat, mereka tahu sangat. Mereka tahu sangat. Dengan penuh keyakinan, mereka sangat tahu bahawasanya Quran itu betul diturunkan daripada Tuhanmu. Cumanya, kalau kamu bawa juga Quran ni, pergi tanya mereka betul tak betul, kena pulang pada mereka, kalau jujur, cakap betul. Kalau mereka jenis orang yang tak jujur, jenis orang yang tak amanah, jenis orang penipu, okey, mereka cakap tak betul. Orang Yahudi bukan ni susah nak menipu. Susah orang Yahudi nak menipu. Menipu tu amalan sebati bagi mereka. Menipu tu boleh kata macam darah daging mereka. Kita dah lalu dalam surah An-Nisa. Buka boleh tak buka surah An-Nisa? Tolong baca Puan Zanaria. Surah An-Nisa. Satu hari, orang Yahudi pergi ke Madinah. Orang Yahudi pergi ke Mekah. Orang Yahudi pergi ke Mekah. Masa tu Nabi kat Madinah. Orang Yahudi pergi ke Mekah. Maka orang Mekah tanya orang Yahudi. Dia kata, orang Mekah tanya, wahai orang Yahudi, kamu ni orang alim, orang tahu tentang kitab. Bagi kamu, agama kami, orang Mekah dengan agama Muhammad, mana lagi betul? Soalan. Orang Mekah tanya orang Yahudi soalan. Dia tanya, yang tanya tu Abu Sufyan. Dia tanya orang Yahudi yang datang pada Madinah ke Mekah. Lepas tu mereka datang untuk hasut melawan Nabi lah. Jadi orang Mekah tanya orang Yahudi, kamu orang Yahudi, orang ada ahli kitab, orang berpengetahuan. Bagi kamulah, antara kami, ajaran kami orang Mekah, Quraisy dengan Muhammad, mana lagi betul? Maka Yahudi pun buat tanya soalan. Apa ajaran kamu? Buat tanya soalan. Orang Yahudi pun tanya, apa ajaran Muhammad? Maka orang Mekah dan Nabi Muhammad musuh dia masa tu, dia pun katalah, mencela berhala kami, memutuskan silaturahim, memisahkan anak dengan ayah, abang dengan adik, bawa ajaran baru, cela ajaran Nabi Ibrahim. Maka Yahudi apa lagi senang jawab. Yahudi kata, agama kamu lagi betul pada agama Muhammad. Walhal sebelum tu mereka pun panggil orang Mekah sebagai orang jahiliyah, orang jahil, bodoh, tak tahu apa-apa. Tapi bila memusuhi Nabi Muhammad, agama kamu lagi betul tau pada agama mereka. Nampak? Tak amanah, tak jujur dalam menyampaikan ilmu. Puan Zanaria tu dah baca, page 86 ayat bawah sekali. Puan Zanaria, tolong unmute kan? Okey, baik. Ayat 86, Ustaz. Page 86, ayat 51. Tidakkah engkau perhatikan kepada orang yang telah diberikan sebahagian dari kitab? Mereka percaya kepada benda-benda yang lain dari Allah dan Taghut. Dan mereka pula berkata kepada orang kafir bahawa mereka lebih betul jalan agamanya daripada orang yang beriman. Orang Yahudi berkata kepada orang kafir, agama kamu lagi betul jalan dia, lagi betul cara dia banding cara orang beriman. Jujur ke ni? Amanah ke ni? Penipu ni.
ni. Penipu. Memang mereka penipu. Mereka tahu Nabi punya ajaran betul. Tapi masa orang musyrikin tanya, ajaran kamu lagi betul. Tak adil, tak jujur. Tak jujur. Jadi, ayat kita sekarang, orang musyrikin ajak Nabi pergi jumpa orang Yahudi untuk tentukan Quran betul tak betul. Apa Allah suruh Nabi jawab? Mereka tahu sangat Quran itu betul tak betul. Cumanya mereka nak jawab dengan betul ataupun mereka nak tipu. Itu terpulang pada mereka. Yang penting, aku takkan bawa Quran ni untuk pergi pada siapa-siapa untuk jadi judge Quran ni betul tak betul. Aku takkan buat. Sebab yang turunkan Quran ni Allah. Allah dah kata Quran ni benar-benar. Kenapa nak lantik orang lain sebagai jadi judge pula? Maka Allah Ta'ala pesan pada kita semua dalam hujung ayat ni. Maka janganlah kamu jadi di kalangan orang-orang yang ragu-ragu. Jadi siapa ragu-ragu dengan Al-Quran, maka terkeluarlah dia daripada iman dan Islam. Kerana antara rukun iman percaya kepada kitab. Kalau kita tak percaya pada Quran, kita pun fikir betul ke Quran ni Allah bagi kat Nabi? Betul ke Quran ni Allah turun kat pada Nabi Muhammad? Kalau kita fikir macam tu, kita ragu-ragu, maka kita terkeluar daripada rukun iman, terkeluarlah juga pada Islam. Ayat seterusnya, wa dan tamat telah sempurnalah. Tamat telah sempurnalah. Tu terjemah dia. Kalimatu, kalimah. Terjemah kalimatu, kalimah. Rabbika Tuhanmu. Kalimah, Rabbika Tuhanmu. Sirqan yang benar. Sidqan yang benar, wa dan adlan lagi adil. Sidqan yang benar, adlan lagi adil. La tiada, mubaddila yang dapat mengubah. Mubaddila yang dapat mengubah. Who can change. Okay. Li bagi kalimatih, kalimah-kalimahnya. Kalimatih, kalimah-kalimahnya. Wa dan huwa dialah As-Sami'u maha mendengar. As-Sami'u maha mendengar. Al-Alim maha mengetahui. Al-Alim maha mengetahui. Okey, baik. Tuan Haji Syaril ada? Puan Zanaria, Tuan Haji Syaril ada tak? Tuan Haji Syaril? Ada, nampak macam ada tu. Ada. Okey, baik. Terjemahkan Tuan Haji Syaril. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu yang benar dan lagi adil. Tiada yang dapat mengubah bagi kalimah-kalimahnya dan dialah maha mendengar, maha mengetahui. Baik, Allah Ta'ala jawab. Allah Ta'ala jawab pada pernyataan orang musyrikin yang mana mereka ajak Nabi untuk jumpa Yahudi untuk jadi judge terhadap kitab mereka. Maka Allah Ta'ala kata, nak judge apa lagi kitab aku? Nak judge apa lagi tentang Quran yang aku turunkan ni? Telah sempurna semua kalimah-kalimah Tuhanmu. Baik. Kalau ada whiteboard saya lagi mudah terangkan. Dalam ayat kita sekarang, cuba tengok bahasa Arab dia. Watammat kalimatu. Kalimatu mim pendek. Mim pendek maksudnya one word. Kalimatu maksudnya one word. Kalau kalimatu ada alif. Kalimatu ada alif maksudnya plural. Banyak kalimah-kalimah. Jadi Allah Ta'ala nak cakap dalam ayat ini. Soalannya, kenapa Allah Ta'ala guna satu perkataan saja? Kalimah. Allah Ta'ala cakaplah. Watammat kalimatu rabbika. Baru nampak semua Quran, semua word dalam Quran tu. Allah Ta'ala guna satu perkataan saja. Allah nak kata apa dia? Al-Quran ni, dia punya complete dia, bukan saja ayat-ayat, bukan saja surah-surah, bukan saja juzuk-juzuk. Setiap satu kalimah dalam Al-Quran, semua telah sempurna. Jadi bila kalimah-kalimah sempurna, lahirlah ayat-ayat yang sempurna. Daripada ayat-ayat yang sempurna, lahirlah surah-surah yang sempurna. Daripada surah-surah yang sempurna, lahirlah juzuk-juzuk yang sempurna. Daripada juzuk-juzuk yang sempurna, lahirlah Quran yang sempurna. Jadi kenapa Allah tak guna lafaz plural, Allah guna singular? Jawapan dia, setiap satu perkataan sempurna. Okey, setiap satu perkataan sempurna. Apatah lagi semua perkataan.
Maka Allah Ta'ala kata, telah sempurna kalimah Tuhanmu dan lagi adil. Kalimah Allah Ta'ala tu adil. Maksud adil, yang jahat Allah kata jahat, yang baik Allah Ta'ala kata baik. Yang berdosa Allah kata berdosa, yang dapat pahala Allah Ta'ala kata dapat pahala. Itu maksud adil. Okey? Kemudian Allah Ta'ala kata, tiada siapa yang dapat mengubah kalimah-kalimah Allah. Ayat ini pun dalil bahawasanya Quran adalah satu kitab yang tidak akan diubah sampai hari kiamat. Bergabunglah Yahudi, Nasrani, Hindu, agama apa lagi kat dunia ni, cuba nak ubah surat Al-Quran, mereka takkan mampu ubah Quran. Dalam Quran Allah cakap dengan jelas, Taurat, Injil semua telah diubah suai. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Jadi kita tak boleh percaya kitab Taurat ini masih lagi original, masih lagi pure, tak boleh percaya macam tu. Sebab Quran disebut dalam banyak tempat, mereka mengubah ayat-ayat Allah, mereka mengubah kalimah-kalimah Allah dalam kitab-kitab mereka, itu Taurat dan Injil. Tapi Quran Allah Ta'ala sebut, no one can change, his words. Tiada siapa dapat mengubah kalimah-kalimah Allah. Dalam pengarang tafsir pedoman dia kata, dua sebab. Pertama sekali, sebab zahir lah dia kata. Al-Quran ni, Allah Ta'ala pilih penghafal-penghafal Al-Quran yang sangat hebat hafalannya. Buku setebal Quran, buku bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, sains ke, apa saja juga. Sama tebal dengan Quran, sama banyak page dengan Quran, sama banyak ayat macam dalam Quran. Cuba suruh orang hafal. Adalah orang boleh hafal, istimewa sangatlah orang tu boleh hafal. Cuma yang boleh hafal pun, mereka takkan mampu dapat hafal setiap satu ayat, setiap satu baris komplit. Mungkin mereka boleh hafal point. Page ni, point dia ni. Page ni ada 30 baris, tapi dia sampaikan 6 point penting. Ni, itu je. Nak hafal sebiji-sebiji, tak boleh. Tapi Quran, salah satu tanda mukjizat apa dia? Allah buat manusia yang tak pandai bahasa Arab, tak faham bahasa Arab, tak pernah pergi negara Arab, boleh menghafal dengan baik 30 juzuk, betul setiap ayat, betul setiap baris, tak salah satu ayat, tak salah satu baris. Jadi kalau mereka datang Malaysia, contoh, mereka, China, Rusia datang Malaysia, dia rampas semua Quran. Dia rampas, dia bakar kat mana-mana. Quran masih boleh terpelihara dengan cara Allah simpan dalam hati-hati dan dada-dada manusia. Kalau pergi dekat South Africa, ada seorang ulama yang bernama Syekh Yusuf Tajul. Syekh Yusuf Tajul ni orang Indonesia. Dia ni telah dibuang oleh orang Belanda ke South Africa. Orang Belanda datang kan, dia nak halau ulama-ulama ni, dia tak nak ulama-ulama mempengaruhi rakyat menentang Belanda. Dia halau ulama-ulama ni ke South Africa. Nama dia ni tahun bila tak tahulah. Dia ada orang Malaysia pergi South Africa. Okey, lepas tu kalau orang pergi South Africa, dia akan jumpa banyak tempat-tempat nama macam Melayu. Sebab ramai orang Indonesia duduk kat situ, kat South Africa tu. Jadi, ada orang Malaysia pergi South Africa, dengar anak orang South Africa mengaji, alif 2 di atas an, alif 2 di bawah in, alif 2 di depan un. Jadi, orang Malaysia kata tu bahasa kami tu. 2 di atas, 2 di bawah, 2 di depan. Maka orang tu jawab, tak, ini memang bahasa ibunda kami. Kami memang ngaji macam ni. Itu jawapan mereka. Kami memang ngaji macam ni sejak dulu lagi. Itu jawapan orang South Africa. Sebab apa? Dulu, Syekh Yusuf Tajul ni, orang Belanda tangkap dia selai sepinggang. Tak ada pun masa tu dia bawa bekalan Quran sebiji untuk baca kat South Africa, tak ada. Dia bawa, orang Belanda tangkap dia selai sepinggang, buang ke South Africa selai sepinggang. Tapi apa berlaku? Dia punya hafalan Quran hebat dalam kepala dia. Dia boleh tulis balik Quran kat sana, ajar mengaji orang kat sana. Hebat tak hebat ulama zaman dulu. Jadi pengarang tafsir pedoman yang kita beli buku warna merah tafsir tu, dia kata dua sebab. Pertama, bukti yang jelas bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah telah memilih manusia-manusia tertentu untuk hafal kitabullah. Apa jadi pun, manusia itu tak ada untuk tulis balik kitabullah. Okey, baik, itu satu. Yang kedua, zaman sekarang teknologi hebat-hebat. Cerita movie berjam-jam boleh disimpan dalam pen drive besar ni. Besar kuku, ujung kuku kita jadi kelingking. Cerita movie berjam-jam, cerita movie berpuluh-puluh jam boleh simpan dalam pen drive besar tu. Betul kan?
termasuk juga Al-Quran, sama ada recording suara saja, video saja, kaset saja, boleh disimpan dalam benda-benda macam tu. Ya, zaman sekarang pula boleh simpan benda kat cloud apa nama tak tahulah, betul kan, contoh. Jadi, bila Al-Quran boleh disimpan dalam benda-benda macam tu, maka untuk pengubahsuaian, untuk menokok tambah, untuk menukar-nukarkan adalah sangat susah sekali. Ini bukti ayat ni Allah kata, tiada siapa akan dapat ubah kalimah Allah sampai bila? Sampai bila-bila. Sampai bila-bila pun tiada siapa dapat ubah kitab Al-Quran yang Allah turunkan pada Nabi ini. Boleh? Maksudnya, ada orang cuba untuk rosakkan isi Quran. Kita nak kata satu buku tu tak betul, kita celarukan fakta dia. Kita timbulkan beratus-ratus kontradik antara ayat satu dengan ayat yang lain, maka orang tak percaya kitab Quran. Boleh kalau orang niat jahat. Tapi Allah pelihara, memang tak ada siapa dapat mengubah kalimah-kalimah Allah. Baik, dalam perkataan ni kalau kita belajar grammar lebih dalam, mubaddila, perkataan mubaddila tidak ada alif lam. Bila tidak ada alif lam, dia memberi makna any. Tidak ada siapa-siapa pun dapat mengubah. Itu maksud ayat ni. La mubadila maksudnya tiada siapa-siapa pun. Mubadila tu anyone. Tiada siapa-siapa dapat ubah. Dia raja, dia kuat, dia ada super power, dia jin, dia malaikat. No, tiada siapa dapat ubah kalimah-kalimah Allah, dan Allah Maha mendengar kata-kata orang musyrikin yang ajak engkau pergi jumpa orang Yahudi untuk judge Quran betul salah, dan Allah Taala Maha mengetahui tentang niat dan kehendak mereka. Apa maksudnya? Allah Ta'ala tahu mereka orang musyrikin tu kalau pergi jumpa orang Yahudi cakap benar pun, Yahudi cakap Quran ni benar, Quran ni betul, mereka belum tentu akan beriman. Dan Allah Ta'ala juga tahu bahawasanya orang Yahudi yang tinggal kat Madinah tu, sekiranya orang musyrikin tanya mereka tentang Al-Quran, mereka pasti akan bercakap bohong. Sebab memang sebelum ni rekod mereka kuat berbohong. Okey, baik. Ayat seterusnya ya. Saya baca terjemah ayat 115. Dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu yang benar dan adil. Tiada yang dapat mengubah bagi kalimah-kalimahnya, dan dialah Maha mengetahui lagi. Dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat seterusnya, wa dan in jika tutiak kamu menuruti. Okey, tutiak kamu menuruti aksara kebanyakan. Man siapa yang ataupun orang yang fil ardi bumi yudilluka mereka akan menyesatkan kamu. An daripada sabilillah jalan Allah. In tidaklah. Okey. Yattabi'u mereka mengikut illa kecuali azzan sangkaan. Okey, azzanna sangkaan. Wa dan in tidaklah hum mereka illa kecuali yakhrusun mereka berdusta. Terjemahkan dia 1933. Siapa 1933 ni? Puan Anna siapa 1933? Depan saya 3 nama je. Puan Zanaria. Cik Syahril saya rasa. Cik Syahril. Okey, maaf Cik Syahril. Minta maaf banyaklah. Sebab ada 1933 je. Okey, baik. Boleh terjemah Cik Syahril? Alah, dah sebut Cik Syahril. Boleh. Dan bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di bumi, mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Tidaklah mereka mengikut kecuali sangkaan, dan tidaklah mereka kecuali mereka berdusta. Okey, Tuan Syahril. 1933 tu apa dia? Nak kata tahun lahir, jauh sangat tu tahun lahir. Itu staff number. Ya? Staff number. Oh, nombor staff. Okey.
Sebab kalau fikir tarikh lahir 1933 tu, umur sekarang kat 100 lah. Okey, 90 lebih. Okey, baik. Ayat kita ni daripada ayat 116. Daripada ayat 116, kita sekarang 116 kan? Sampailah ayat 121. Sampailah ayat 121, Allah nak cerita bab makanan bangkai. Nak cerita bab makanan yang disembelih tak sebut nama Allah. Bab makanan yang disembelih tak sebut nama Allah. Kita dah lalu dalam surah Al-Ma'idah. Dalam surah Al-Ma'idah ada bab makanan. Allah cerita tentang pemakanan yang haram. Antaranya bangkai. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 surah Al-Ma'idah Allah cerita antaranya bangkai. Binatang yang mati kena pukul, binatang yang mati kena tanduk, binatang jatuh tempat tinggi, binatang mati tercekik, itu semua jadi bangkai. Jadi ayat ni diturunkan sebab apa tahu? Orang musyrikin dia guna logik akal. Orang musyrikin dia guna logik akal. Dia kata, wahai Muhammad, dia kata, kan dalam Islam, Nabi cakap kepada sahabat-sahabat dan pada semua orang, binatang yang disembelih sebut nama Allah halal, binatang yang dibunuh oleh binatang buruan halal. Kita lepaskan singa ke, lepaskan burung merpati ke, lepaskan anjing ke, anjing tu tangkap binatang tu, bawa kita mati, contoh, halal makan, tak ada masalah. Cuma binatang tu kalau mati sendiri, mati jatuh bangunan ke, mati kena langgar ke, mati jatuh pokok ke, mati kena tikam binatang lain ke, hukumnya makan, tak boleh makan. Tu kan? Tu fakta dalam Islam kita kena tahu. Dia soal yang Allah turunkan dalam surah Ma'idah. Jadi orang musyrikin ni guna logik akal. Dia nak suruh orang fikir, lah ya tak ya jugalah. Lah betul juga. Dia nak suruh orang fikir macam tu. Jadi satu hari kumpulan musyrikin jumpa Nabi, dia kata, ya Muhammad, binatang yang mati sebagai bangkai tu, yang mati jatuh tempat tinggi ke, mati lemas ke, jatuh bukit ke, jatuh gunung, jatuh bangunan, jatuh pokok ke, siapa buat dia mati? Saya tanya tuan-tuan boleh unmute-kan sekarang. Binatang yang jatuh pada pokok, binatang mati lemas, binatang jatuh gunung, binatang mati tercekik, binatang yang mati kena racun. Siapa yang buat dia mati hakikatnya? Siapa yang buat dia mati? Allah. Masya Allah. Ya, Allah yang buat dia mati. Jadi, orang musyrik tanya Nabi, Muhammad, binatang yang kamu kata bangkai itu siapa buat dia mati? Allah. Maka apa orang musyrikin kata? Ma qatalallahu ahaqqu an ta'kuluhu mimma qataltum. Apa yang Allah Ta'ala matikan sepatutnya lebih berhak untuk kamu makan berbanding apa yang kamu matikan. Kamu sebelih, kamu matikan. Yang jadi bangkai-bangkai kulu-kile tu, siapa yang matikan? Allah. Jadi kamu ni tak patutlah. Yang kamu matikan halal, yang Allah matikan tak halal. Bijak tak? Bijak ni. Betul kan? Yang kamu matikan, guna pisau ke, guna pedang ke, guna benda tajam, halal. Pula tu yang kamu suruh yang kamu memburu dapat tangkap, halal juga. Tiba-tiba yang Allah matikan tak halal. Tiba-tiba yang Allah Ta'ala matikan tu tak halal. Mati sebab jatuh pokok, jatuh bangunan, tercekik, kena tanduk binatang lain. Tiba-tiba tak halal. Ini sepatutnya, wahai Muhammad, yang Allah Ta'ala matikan itu, yang Allah Ta'ala matikan tu lagi halal berbanding apa yang kamu matikan. Sebab tu agama ni dia tak boleh main, betul juga, betul juga. Tak, agama ni semua berdasarkan dalil, berdasarkan wahyu. Jadi Allah Ta'ala cakap pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau ikut kehendak mereka tu, kalau kau ikut dalil logik akal merepek mereka itu, nescaya mereka akan sesatkan kau daripada jalan Allah. Betul kan? Ini ada suatu orang, dia ni orang apa tak tahulah. Dia kata Allah Ta'ala tu baik kan? Allah Ta'ala tu baik tak? Baik. Allah Ta'ala tak zalim kan? Betul tak zalim? Kalau Allah Ta'ala baik, Allah Ta'ala tak zalim, takkanlah orang Allah Ta'ala nak masukkan dalam neraka seseorang yang tak pernah mencuri, tak pernah zina, tak pernah bunuh orang, tak pernah minum arak. Takkanlah Allah Ta'ala nak masukkan dia dalam neraka hanya semata-mata dia tak mengucap 2 kalimah syahadah. Orang tanya kita macam tu. Macam mana nak jawab? Allah Ta'ala baik ke tak baik? Baik. Zalim ke tak zalim? Tak zalim. Jadi Allah Ta'ala baik kan? Allah Ta'ala tak zalim kan? Jadi orang yang baik, orang yang tak zalim, dia tak akan masukkan dalam neraka
seseorang yang kesalahannya hanya tak ucap dua kalimah syahadah. Logik ke? Berbaloi ke? Jadi kalau orang yang tak mengaji langsung, tak sekolah langsung, betul juga kan? Betul juga kan? Lah. Jadi agama ni bukan hanya sekadar aja. Agama kena bersandarkan dalil, bersandarkan fakta, hujah ilmiah yang Allah turunkan. Jadi Allah Ta'ala cakap, wahai Muhammad, kalau kau main dengar dia punya dalil, fakta, logik, konon-konon je, mereka akan sesatkan kau daripada jalan Allah. Mereka akan sesatkan kau daripada jalan Allah. Kau akan terpesong daripada jalan Allah kalau kau dengar kehendak mereka, kau ikut ikut kehendak mereka, ikut keinginan mereka. Kau jangan dengar. Sebab mereka punya logik akal tu akan menyebabkan manusia sesat daripada jalan Allah. Samalah sekarang ada agama baru. Nama agama baru tu human right. Semua hak manusia ada hak untuk buat apa dia nak. Allah Ta'ala kan baik. Kita pun dengar lah, macam-macam lah. Human right nama agama tu. Okay? Jadi kalau ikut kehendak kebanyakan manusia, mereka pasti akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata, mereka yang ajak manusia tu, mereka yang guna dalil konon-konon logik akal tu, sebenarnya mereka hanyalah ikut prasangkaan saja. Assumption. Maksudnya, betul ke tak betul tak pasti. Mereka ikut perasaan, prasangka. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Satu. Kemudian Allah Ta'ala ulang lagi, tidaklah mereka melainkan menipu saja. Maksudnya mereka guna logik akal tadi untuk tipu manusia. Hari ini, ada satu orang, satu golongan, senang cerita Wahabi, senang saya sebut nama Wahabi. Kita kata, awak ikut mazhab apa? Ikut mazhab Syafi'i. Awak mazhab Hanafi. Awak mazhab Hanbali. Baik. Saya tak nak ikut mazhab. Saya nak ikut Nabi SAW. Saya nak ikut Nabi SAW. Imam Syafi'i Nabi ke bukan? Bukan. Kita berjawab. Imam Syafi'i boleh buat salah tak? Boleh. Imam Syafi'i boleh tersalah tak? Boleh. Anak murid dia yang tak mengajar langsung jawab. Nabi buat salah tak? Tak. Nabi maksum tak? Maksum. Jadi nak ikut Nabi ke ikut Imam Syafi'i? Lah. Nak ikut Nabi kan? Dia ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia manusia biasa. Boleh, walaupun dia banyak ilmu, boleh jadi dia silap, boleh jadi dia salah. Kan? Baik ikut Nabi. Nabi Allah kata maksum. Nabi Allah tak kata Allah pelihara pada dosa dan maksiat. Jadi orang tak pernah mengaji langsung, tak pernah ikut kuliah-kuliah agama ke Bajak Surau. Betul juga kan? Apa dia ikut Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu manusia biasa macam kita. Allah tak turunkan ayat kata dia tu baik ke terpelihara, tak. Ana ikut Nabi. Ana hanya ikut Quran dan Sunnah. Ana tak ikut mazhab. Sebab bagi ana imam mazhab semua tak maksum. Nabi je maksum. Jadi orang tak pernah mengaji, betul juga. Kan? Kita tak fikir macam tu. Betul juga kan? Kenapa nak ikut Imam Syafi'i? Ikut Nabi je. Nabi tak ada dosa. Nabi tak ada salah. Kata-kata Nabi semua benar. Imam Syafi'i manusia biasa. Boleh jadi silap, boleh jadi betul. Tak boleh lari pada silap. Kita yang tak ngaji langsung, betul juga. Kan? Jadi orang yang, minta maaf banyak, orang yang jarang di kelas agama secara bertalaqi macam kita ni, dengar-dengar ilmu kat Facebook, kat YouTube saja, dia orang akan jadi cepat, lah. Betul juga kan? Betul juga kan? Dia main tu, senang syaitan nak tipu jadi rosak kan. Jadi orang ikut mazhab Syafi'i semua tak betul. Sebab orang ikut Nabi direct betul. Baik, tak apa. Tinggal dulu bab tu. Allah Ta'ala cakap kat Nabi Muhammad, kalau ikut kebanyakan manusia, mereka pasti akan menyesatkan kepada berjalan Allah. Sebab mereka tidak ada dalil pun. Mereka hanya ikut assumption, perasaan. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Persangkaan, bukan perasaan, persangkaan. Persangkaan ni bukannya benda yang betul pun. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, mereka hanya menipu. Apa maksud menipu? Mereka cakap benda yang tak betul dengan penuh keyakinan, itulah tipu. Mereka cakap benda yang tak betul dengan penuh keyakinan, itulah tipu. Okey, baik. Ayat ni sama macam ayat surah Saffat. Tengok surah Saffat, ayat 71, selepas surah Yasin. Tolong baca Puan Norazilah, tolong baca Puan Norazilah. Page 44. 448, tolong baca. Ayat 71 ya. Ya, 71. Dan sesungguhnya sebelum suku Quraisy telah sesat sebahagian besar daripada orang-orang yang dahulu.
sebelum orang Quraisy tu, kebanyakan mereka memang orang dah sesat dah. Orang Quraisy tu sebelum mereka ada lagi, kaum-kaum yang tinggal kat Mekah sebelum mereka pun memang dah sesat dah. Kaum-kaum yang tinggal kat Mekah sebelum orang Quraisy ada kat Mekah memang dah sesat dah. Jadi kalau kamu ikut kebanyakan mereka, most of the former peoples, kebanyakan mereka kamu ikut, kamu akan sesat. Jadi, agama Islam nak beritahu bahawasanya banyak tak semestinya betul, sikit tak semestinya salah. Banyak tak menunjukkan benda tu confirm betul, sikit tak menunjukkan benda tu benda yang salah. Allah Ta'ala kata kat Nabi, kalau kamu ikut kebanyakan orang-orang yang tinggal kat bumi, maksudnya Allah nak cakap kat Nabi apa? Dalam ayat ni, kamu nak selamat, ikut Allah. Ikut ayat-ayat Allah. Kalau ikut kebanyakan atas muka bumi ni, mana orang ramai? Orang beriman ramai ke orang kafir ramai? Maksudnya orang bukan Islam ramai. Orang bukan Islam lagi ramai. Orang Islam ni kurang 1/5 ataupun 1/4 je atas muka bumi ni. 1/5 tak silap saya. Orang Islam atas muka bumi ni. Kebanyakannya bukan Islam. Jadi kalau kita ikut pendapat majoriti atas muka bumi ni, majoriti punya pendapat, pendapat Islam kalah. Dah lah Islam golongan 1/5 je atas muka bumi ni. Di kalangan 1/5 tu pula, ada pula engineer kepala otak macam Siti Kasim. Lagi pelik. Islam dah lah golongan 1/5 je. Dalam 1/5 tu ada jenis kepala macam Siti Kasim. Siapa lagi? Adalah geng-geng pelik-pelik ni. Marina Mahathir. Tak ingat dah nama dia. Sister in Islam. Adalah 2-3 orang lagi pelik-pelik yang famous kat Malaysia ni. Ramai. Tapi yang famous tu lah nama-nama saya sebut tu tadi. Islam sendiri pun cakap benda pelik-pelik. Menyokong fakta-fakta orang bukan Islam. Jadi kalau kita ikut kebanyakan, maksudnya kita akan sesat. Jadi macam mana tak nak sesat? Ikutlah apa yang Allah turunkan, apa yang Nabi sampaikan, dan apa yang Allah Ta'ala turunkan tu dan Nabi sampaikan tu, apa yang difahami oleh ulama kita ikut. Sebab nanti kalau saya cakap kembali pada Quran dan Sunnah sahaja, maka ramai orang akan tinggalkan ulama-ulama. Dalil dia, ulama tak maksum, Nabi maksum. Tu yang bahaya. Okey, baik, ayat seterusnya. Kita nak masuk, kita sebenarnya sedang cerita bab makan, bab menyembelih, hukum sembelih binatang. Ayat apa seterusnya? Inna sesungguhnya, Rabbaka Tuhanmu, huwa dialah, a'lamu lebih mengetahui, man orang yang yadillu sesat an daripada sabilihi jalannya, wa dan huwa dia a'lamu lebih mengetahui bi dengan al-muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Tolong baca Puan Aina ayat kita sekarang, ayat 117. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah lebih mengetahui orang yang sesat daripada jalannya dan dia lebih mengetahui dengan orang-orang yang mendapat petunjuk. Okay, baik. Dalam masalah agama, cara hidup, Allah lebih tahu. Siapa sesat, siapa orang dapat petunjuk. Jadi kamu Muhammad, kalau kamu ikut kebanyakan manusia, kamu akan sesat. Kalau kamu ikut pendapat majoriti manusia, kamu akan sesat. Wahai Muhammad. Jadi ikut siapa? Ikutlah aku ni, Allah Ta'ala kata, yang mengetahui siapa sesat, siapa tak sesat. Jadi orang yang sesat, aku kata siapa? Mereka tu lah yang makan bangkai. Yang tak sesat, yang ikut cakap aku. Aku kata jangan makan bangkai, tak makan bangkai. Ini maksud ayat ni. Maksudnya, majoriti tak menunjukkan betul-betul. Yang betul adalah orang yang Allah kata dia betul. Yang salah adalah orang yang Allah kata dia salah. Bukan kita kata majoriti adalah betul. Golongan minoriti adalah salah. Tak. Allah Ta'ala banyak puji golongan sedikit dalam Quran. Allah Ta'ala kata, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, sedikit di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, sedikit saja kamu ambil pengajaran. وَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ, sedikit saja beriman. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala banyak puji golongan-golongan sedikit. Allah Ta'ala banyak puji golongan-golongan sedikit dalam Al-Quran.
Okey, baik, ayat seterusnya. Fa maka kulu makanlah. Kulu makanlah mimma daripada apa yang. Fa maka kulu makanlah mimma daripada apa yang zukira disebut. Zukira disebut. Ismullah nama Allah. Ismullah nama Allah. Alaihi ke atasnya. Alaihi ke atasnya. In jika kuntum kamu semua. Kuntum kamu semua. Bi dengan ayatihi ayat-ayatnya. Mukminin orang-orang yang beriman. Mukminin orang-orang yang beriman. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Siapa ya? Nik Hana, terjemahkan Nik Hana. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Maka makanlah daripada apa yang disebut nama Allah ke atasnya jika kamu semua dengan ayat-ayatnya orang-orang yang beriman. Okey, baik. Jadi, kamu kenapa nak makan bangkai? Kamu kenapa nak makan binatang yang mati tercekik, binatang yang mati kena tanduk? Kamu kan orang Islam. Kamu makanlah binatang yang disebut nama Allah ke atasnya masa disembelih. Itu maksud ayat ni. Kamu makanlah binatang yang masa sembelih, binatang tu disebut nama Allah ke atasnya. Kalau kamu orang-orang yang beriman. Jadi orang musyrikin tu, dia cakap kat Nabi, sebab nuzul apa saya sampaikan kepada tuan-tuan, ayat 116 tadi. Orang musyrikin cakap, sembelihan Allah dengan sembelihan manusia mana lagi afdal? Sembelihan Allah, apa yang Allah Ta'ala matikan, dengan apa yang manusia matikan, dengan sembelih, mana lagi afdal? Maka orang-orang awam, orang-orang yang tak mengaji, mereka cakap, Allah sembelih lagi afdal. Jadi, Allah Ta'ala cakap, Nabi memang takkan terkesan. Nabi maksum, terpelihara, memang takkan terkesan dengan fakta bodoh oleh orang musyrikin tu. Tapi orang beriman, ada yang baru masuk Islam, ada yang belum mendalam iman dia, belum mendalam ilmu dia akan fikir, betul juga. Betul juga. Dia Allah Ta'ala kata, aku tentukan siapa betul, siapa salah. Aku tentukan siapa sesat, siapa dapat petunjuk. Dan sekarang aku tentukan hukum, makanlah binatang yang disebut nama Allah sahaja kalau kamu orang beriman. Maksudnya, kalau kamu degil nak makan juga binatang yang mati dah jadi bangkai tu, maka masa tu kamu orang yang tidak beriman. Maksudnya, kamu orang yang tak percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, ayat seterusnya. Kita habiskan 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat lagi. Wa dan malakum, mengapa tidak? Mengapakah kamu? Malakum terjemah dia, mengapakah kamu? Malakum, mengapakah kamu? Allah, bahawa tidak. Takulu, kamu makan. Takulu, kamu makan. Okey. Mimma daripada apa yang. Mimma daripada apa yang. Zukira disebut. Zukira disebut. Ismullah, nama Allah. Ismullah, nama Allah. Alaihi, ke atasnya. Wa, sedangkan. Qad, sesungguhnya. Wassala, dia telah menerangkan. Lakum, bagi kamu. Ma, apa yang. Harrama, dia telah haramkan. Alaikum, ke atas kamu. Illa, kecuali. Ma, apa yang. Uturirtum, kamu terpaksa. Uturirtum, kamu terpaksa. Compulsion, necessity. Okay. What under compulsion of necessity. Uturirtum, kamu terpaksa. Ilahi, kepadanya. Ilahi, kepadanya. Wa, dan. Inna, sesungguhnya. Kasiran, kebanyakan manusia. Terjemah. Kasiran, kebanyakan manusia. La, benar-benar. La, benar-benar. Yudilluna, menyesatkan.
Yudilluna menyesatkan. Bi dengan ahwaihim, kehendak-kehendak mereka. Ahwaihim, kehendak-kehendak mereka. Their own desire. Okay. Bi dengan ghairi ilmin, tanpa sandaran ilmu, without knowledge. Bi dengan ghairi ilmin, terjemah tanpa sandaran ilmu. Inna, sesungguhnya, Rabbaka, Tuhanmu, huwa, dialah, a'lamu, lebih mengetahui, bi dengan al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Tolong baca terjemah dia Puan Zanaria, ayat kita sekarang, ayat 119 ni. Kalau tak tulis, baca yang kat buku terjemahanmu, boleh, tak ada masalah. Tolong baca Puan Zanaria. 119 Ustaz. Mengapakah kamu tidak kamu makan daripada apa yang disebut nama Allah ke atasnya, dan sesungguhnya dia telah menerangkan bagi kamu apa yang telah diharamkan ke atas kamu, kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya, dan sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar menyesatkan dengan kehendak mereka, dengan tanpa sandaran ilmu. Sesungguhnya Tuhanmu ialah lebih mengetahui dan orang-orang yang melampaui batas. Okey, baik. Jadi Allah Ta'ala cakap pada orang Islam dalam ayat ni, kenapa kamu tak nak makan? Mengapa kamu tak makan daripada binatang disebut nama Allah ke atasnya? Maksudnya, kenapa kamu terkesan juga nak makan bangkai macam orang kafir? Kenapa ayat ni cerita kita sekarang, kita lahir Islam. Kita orang Islam, kita dah lahir Islam. Betul kan? Kita memang tak kebulu tengok bangkai, tak kebulu tengok lembu mati kena langgar nak makan. Kita tahu perasaan jijik. Mereka orang musyrik, orang Islam zaman Nabi SAW. Mereka dah bertahun-tahun hidup makan bangkai. Mereka dah berpuluh-puluh tahun hidup makan bangkai. Jumpa ada kambing mati, tak tahu siapa punya, makan je. Jumpa ada lembu lemas, tak tahu siapa punya, makan je. Mereka dah lama hidup makan bangkai dan benda tu tak ada masalah. Tiba-tiba turun ayat pengharaman bangkai. Bukan semua orang mampu tinggalkan. Ya Allah Ta'ala kata, kenapa? Salah satu hukum binatang tu jadi bangkai adalah binatang disembelih sebut nama selain Allah. Disembelih lembu, sembelih kambing, biri-biri sebut nama berhala-berhala. Jadi bangkai juga. Jadi Allah Ta'ala kata, kenapa kamu tak nak makan binatang yang sebut nama Allah? Kenapa kamu tak nak makan binatang yang sebut nama Allah? Maksudnya, kenapa kamu tak nak makan binatang yang disembelih sebut nama Allah dengan cara yang halal? Kenapa tak nak makan? Kenapa nak makan bangkai juga? Kenapa nak ikut logik akal orang musyrikin yang cakap kat kamu tadi? Sembelihan Allah, apa yang Allah Ta'ala matikan lebih afdal, lebih halal, lebih bersih, lebih suci berbanding apa yang kamu sembelih. Kenapa nak dengar cakap mereka? Dan Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Allah kan telah terangkan pada kamu apa yang halal, apa yang haram, apa yang tak boleh, kecuali kamu masa kamu terpaksa. Kat mana Allah Ta'ala terangkan? Allah terangkan, nanti kita ada masa kita buka muka surat 107 ayat 3 surah Al-Ma'idah. Dalam ayat 3 surah Ma'idah Allah dah terangkan apa yang halal, apa tak halal, apa boleh makan, apa tak boleh makan. Allah Ta'ala dah terangkan kan. Kenapa nak makan juga benda tak boleh makan tu? Dan Allah Ta'ala kata kebanyakan manusia yang guna dalil logik akal merepek tadi itu, mereka sebenarnya ikut hawa nafsu tanpa sebarang sandaran ilmu. Mereka ikut hawa nafsu je. Mereka bukannya ikut dalil-dalil dan sebagainya. Mereka ikut hawa nafsunya. Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya, orang yang makan bangkai juga, dalam keadaan dia dah tahu tak boleh makan, tapi dia makan juga, maka bagi Allah, mereka adalah orang yang melampaui batas. Seterusnya, 2 ayat lagi insyaAllah kita buka ayat ni. Wa dan Zaru tinggalkanlah.
Zahiral ismi, dosa yang zahir. Apparent of sin. Zahiral ismi, zahirah tu yang zahir, al-ismi tu dosa. Zahirah tu zahir, al-ismi tu dosa. Zahirul ismi, dosa yang zahir. Wa dan batinah, dosa tersembunyi. Hidden sin. Batin ni, batin ni tak nampak. Batin ni tak nampak kan. Maksudnya dosa tersembunyi. Inna sesungguhnya. Allazina, orang-orang yang yaksibuna, melakukan. Yaksibuna, melakukan. Al-isma, dosa. Al-isma, dosa. Sa kelak. Yujzauna, mereka akan dibalas. Yujzauna, mereka akan dibalas. Perkataan yujzauna berasal pada perkataan jaza. Tuan-tuan biasa dengarkan jazakallah, jazakallah, jazakallah. Diterima yujzauna, mereka akan dibalas. Bi, dengan ma, apa yang kanu, mereka selalu yaqtarifun, lakukan. Okey, baik, terjemahkan dia. Tuan Haji Syahril terjemahkan. Tuan Haji Syahril, yuk terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tinggalkanlah dosa yang zahir dan dosa tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa, kelak mereka akan dibalas dengan apa yang mereka selalu lakukan. Okey, baik. Ada beberapa pendapat ulama tentang kenapa ini diturunkan. Pertama sekali, oleh kerana ayat ni ada kaitan dengan bab makan-makan. Jadi, ada orang-orang yang lemah iman dia. Bayangkan, bela lembu 10 ekor. Tiba-tiba 10 mati sebab lemas. Contoh. Tiba-tiba 10 tu mati sebab kena bunuh dengan harimau. Contoh. Jadi nak buang rugi 10 ekor lembu tu. Jadi tak ada orang nampak apa dia buat. Dia sembelih lembu tu. Akhirnya dia jual juga pada orang lain. Ataupun dia rasa rugi, dia sembelih dia makan. Contohlah. Dia ada seekor je lembu. Dia pera-pera niat nanti nak jual tak nak makan. Tiba-tiba ada binatang makan lembu dia. Binatang bunuh lembu dia. Jadi takkan nak buang. Bazir. Jadi dia pemakan. Dalam keadaan orang tak nampak, dia pemakan. Contoh. Okay, ayat sebelum ni Allah Ta'ala sebut, saya lupa nak terangkan. Terpaksa. Jadi bangkai tak boleh makan. Kecuali dalam keadaan darurat, terpaksa, maka boleh makan. Tak ada masalah nak makan bangkai dengan syarat dia darurat. Kalau keadaan tak darurat, tak boleh makan. Kemudian Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, tinggalkanlah dosa yang zahir dan dosa yang batin. Maksudnya, kamu sendiri tahu, kamu betul-betul darurat ke atau kamu tak darurat. Kalau kamu tipu orang, kamu kata saya makan juga bangkai itu sebab saya darurat. Kalau kamu tipu orang, kamu tipu pemerintah ke, tipu qadi ke, kamu kata saya makan sebab darurat. Mereka tak tahu. Sedangkan kamu yakin kamu tak darurat, maka itu dosa batin. Dosa dalaman kamu dengan Allah. Maka Allah Ta'ala kata, orang nampak kamu ke, orang tak nampak kamu ke, orang tahu ke, orang tak tahu ke, tinggalkanlah dosa memakan bangkai ini. Tinggalkanlah dosa memakan makanan bangkai ini. Ataupun tinggalkanlah dosa memakan makanan yang disembelih tak sebut nama Allah ni. Itu satu. Sebab oleh kerana ayat ni ada kaitan dengan makan-makan tadi kan, maka ayat ni pun kaitan dengan makan juga. Ataupun zaman sekarang, okey, orang Islam jarang makan khinzir. Orang Islam tak makan bewak. Orang Islam tak makan tikus. Betul kan? Tak makan monyet, tak makan katak, geli, tawa haram. Tapi ada tak orang Islam makan duit rasuah? Ada? Ada tak orang Islam makan duit curi? Ada? Ada tak orang Islam makan duit hasil pelaburan kat tempat-tempat yang haram? Ada? Ada? Jadi Allah Ta'ala kata, kamu boleh tinggalkan dosa zahir, tak makan babi, tak makan biawak, tak makan tu boleh. Dosa zahir kamu boleh tinggalkan. Tapi dosa makan daripada sumber yang haram tu, kamu tak boleh tinggalkan. Maka ayat ni beritahu, dosa tu zahir ke batin, tinggalkan. Semuanya siapa yang buat dosa dalam keadaan dia tahu benda tu dosa, dia tetap akan dibalas terhadap apa yang dia lakukan. Itu satu. Yang kedua, orang musyrikin Mekah ni mereka suka zina. Orang musyrikin Mekah mereka suka berzina. Suka sangat berzina. Cumanya, kalau di kalangan orang-orang kenamaan, orang-orang ada pangkat, orang-orang ada kedudukan kat Mekah tu, mereka malu nak zina terang-terangan. Mereka malu nak masuk pusat-pusat perzinaan ni di siang-siang hari. Mereka malu nak masuk zina dengan siapa-siapa, rumah siapa-siapa di siang hari. Jadi orang-orang kenamaan ni,
Mereka buat dosa sembunyi-sembunyi, tengok orang tak nampak, tengok gelap semua orang dah tidur. Dia buat dosa keluar sikit daripada tanah haram, buat sikit pada luar sikit pada kota Mekah. Orang-orang bawahan ni, orang biasa, rakyat yang tak terkenal pun, nama dia orang tak kenal pun dia tu siapa. Dia zina suka hati, dia masuk terang-terangan tempat zina siang-siang hari. Dia masuk terang-terangan tempat maksiat siang-siang hari. Dia Allah Ta'ala kata, tinggalkanlah dosa yang zahir yang batin, tinggalkan. Kamu di kalangan orang besar-besar zina ke, yang buat sembunyi-sembunyi, tinggalkan. Kamu orang awam yang buat dosa siang-siang pun tinggalkan. Itu satu. Pendapat kedua. Pendapat ketiga, ayat ni turun kerana orang musyrikin Mekah, nanti kita akan sampai, mereka ni, orang luar Mekah, datang ke Mekah, mereka tawaf tidak berpakaian. Bogel, tawaf bogel. Yang boleh tawaf pakai pakaian dua jenis manusia saja. Pertama, orang asal penduduk Mekah, penduduk tempatan. Orang Mekah mereka tak payah buka pakaian dalam buat tawaf sebab mereka tuan rumah. Orang luar, dua syarat kalau nak pakai pakaian tawaf. Pertama, mereka kena buat pakaian baru yang belum pernah dipakai sebelum ni. Pakaian tu kena pakaian baru. Tak pernah pakai langsung sebelum ni, boleh pakai. Sebab kepercayaan mereka, kalau tawaf pakai pakaian yang lama dah biasa dipakai, pakaian tu banyak pakai buat dosa, bila tawaf Allah Ta'ala tak terima. Itu kefahaman bodoh mereka. Ataupun mereka datang tak ada pakaian baru, tapi mereka diberi pakaian oleh penduduk tempatan. Maksudnya orang Mekah kenal dia ke, sepupu ke. Jadi tu orang apa ni? Orang Allahumma shalli ala Muhammad. Okey. Orang Mekah penduduk asal bagi dia pinjam baju baru, pinjam kain ihram ke, dia boleh pakai pakaian. Orang lain tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Cumanya macam mana undang-undang mereka, lelaki tawaf tidak berpakaian. Tutup sikit je kemudian depan belakang. Yang lain semua buka. Lelaki tawaf dalam keadaan sedemikian siang hari. Lelaki tawaf dalam keadaan sedemikian siang hari. Tawaf. Okey. Perempuan tawaf macam tu juga malam hari sambil bersyair. Al-yawma yabdu kulluhu aw ba'duhu wa ma bada minhu fala uhilluhu. Hari ini telah terbuka. Okey, sama ada secara keseluruhannya ataupun sebahagiannya, dan apa yang zahir daripadanya tidak aku menghalalkannya. Tawaf dalam keadaan macam tu. Sebab tu ada seorang makhluk Allah kat Malaysia baru ni, dia pergi dia lelaki, dia pergi umrah, dia menyamar jadi perempuan, dia bergambar kat Kaabah. Dia pun kata, dia kata apa? Allah tak marah pun saya. Sebab tu saya tak kena apa-apa pun. Allah tak marah pun saya buat macam ni. Sebab tu saya tak kena apa-apa pun. Kalau Allah murka kat saya, Allah tak suka perbuatan saya, mesti dah lama saya kena bala. Tapi saya tengok gambar dekat Kaabah, dia lelaki pakai tudung. Okey, tuan-tuan semua kenalkan nama dia. Okey. Dia lelaki dia pakai tudung, dia gambar. Dia kata tak kena apa-apa pun. Allah tak bagi apa-apa bala, bencana, musibah pun. Cakap kat dia, kamu nak kira kamu seorang. Sebelum zaman Nabi dulu, orang datang luar Kaabah siap bogel, tawaf keliling Kaabah. Allah tak bagi apa-apa pun. Tapi adakah makna tak bagi apa-apa tu benda tu betul? Adakah bila Allah tak bagi azab, Allah tak bagi bencana, Allah tak bagi musibah, benda tu kira betul? Siapa ajar agama macam tu? Okey, baik, boleh Jadi Allah Taala kata, nanti kita masuklah ayat tu, pasal tu. Tak silap saya surah Al-A'raf. Saya baca ayat dia. Saya baca, saya terjemahkan terus. Muka surat 153. 153, Allah Ta'ala ayat 28. Allah Ta'ala kata, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Muka surat 153 ayat 28. Apa terjemah dia? And when they commit fahishah, evil deed, going round the Kaabah in naked state, every kind of unlawful sexual intercourse, etc. Orang musyrikin ni, bila ditanya, kenapa buat benda pelik-pelik macam tu? Dia jawab, nenek moyang kami ajar kami, dan Allah suruh kami. Dah lah buat benda huduh keliling Kaabah, lepas tu cakap Allah Ta'ala suruh pula. Buruk sungguh perangai. Okey, baik. Jadi, Allah Ta'ala terpesan pada kita dalam ayat ni, tinggalkanlah dosa yang zahir dan dosa yang batin. Baik, itu asbabun nuzul. Ulama boleh bagi pendapat-pendapat tentang asbabun nuzul. Maksudnya, kenapa diturunkan. Sekarang untuk kita. Kita depan orang tunjuk baik. Mungkin kita ada title ustaz ke, imam ke, maulana ke, mufti ke.
Orang punya suka kat kita, orang suka bagi duit, orang sponsor pergi haji, orang sponsor pergi umrah, orang bagi motosikal, orang bagi rumah, orang bagi kereta. Sebab kita nampak baik depan orang. Kita pandai ceramah, kita pandai baca Quran, orang nampak kita baik. Tapi belakang orang, tanya orang tak nampak, kita buat dosa maksiat. Sebab orang tak nampak, kita dalam bilik seorang-seorang. Anak bini balik kampung, contoh, duduk seorang-seorang, buat maksiat. Contohlah. Na'udzubillah min zalik. Jadi, Allah Ta'ala pesan pada kita semua, tinggalkanlah dosa yang zahir dan yang batin, tinggalkan. Tinggalkan. Siapa buat dosa, zahir ke, batin ke, dia tak akan dibalas. Jangan fikir, dosa buat terang-terangan je, Allah Ta'ala balas. Dosa sembunyi-sembunyi dalam bilik, dosa sembunyi-sembunyi dalam hutan, dalam tempat gelap, Allah tak kena balas. Tak. Dosa tu zahir ke, batin ke, semua kena balas. Jadi, kita hari ni, orang pandang kita baik, orang anggap kita baik, bukan sebab kita baik pun. Sebab Allah tutup ayat kita yang kita buat sembunyi-sembunyi tu. Kalau Allah Ta'ala buka ayat kita yang kita buat tempat orang tak nampak, masa orang tak tahu tu, na'udzubillah min zalik, malu. Tak tahu nak tak muka kat mana. Tak muka lalu berjamban je setiap hari. Malu nak keluar rumah. Allah tunjuk ayat kita seorang-seorang. Jadi, sebab tu antara doa Nabi ajar. Apa doa Nabi ajar? Nanti saya share lah kalau saya ingat. Biasanya saya tak ingat nak share. Apa doa je Nabi ajar? Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah yang zahir aku lagi baik pada yang dalaman aku. Kita biasanya baik zahir, dalaman rosak. Apa maksudnya? Zahir di pandangan manusia kita nampak baik, tapi di sisi Allah kita ni rosak. Nabi ajar, ya Allah, jadikanlah zahir aku yang nampak zahir tu lagi baik pada yang dalaman. Kalau orang anggap aku baik, orang anggap aku ni soleh, warak, taqwa, jadikanlah aku lagi baik daripada anggapan orang tu. Yang berlaku hari ini, kita orang anggap baik, orang anggap soleh, orang anggap taqwa, orang anggap macam-macam, tapi di sisi Allah kita penjahat. Na'udzubillah min zalik. Takut. Malu. Malu kat dunia, malu kat akhirat. Kemudian Nabi ajak, doa tadi tak habis lagi. Waj'al ala niyati salihatan. Ya Allah, saya terima balik doa dia. Ya Allah, jadikanlah yang zahir aku. Jadikanlah, maafkan saya, terbaliklah. Ya Allah, jadikanlah yang batin aku lagi baik pada yang zahir aku. Kita sekarang, zahir baik, batin, dalaman, di sisi Allah, buruk. Dengki, tak puas hati, cemburu, pandang, suka maksiat, macam-macam dalaman kita kan. Orang nampak kita ahli masjid, zahirnya, hakikatnya kita pencinta maksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi doa, ya Allah, jadikanlah dalaman aku, batin aku lagi baik pada zahir aku. Dan jadikanlah zahir aku salihatan. Jadikanlah zahir aku baik. Jadi kalau Allah Ta'ala jadikan zahir kita baik, kita dah minta yang dalam lagi baik, maka kita akan jadi lagi baik. Itu doa Nabi SAW. Okay, baik, satu ayat lagi. Sorry, maaf. Wadan, habiskan ayat makan ni, minggu depan masuk ayat lain. Wadan, la janganlah, ta'kulu kamu makan, mimma daripada apa yang, wadan, la janganlah, ta'kulu kamu makan, mimma daripada apa yang, lam tidak yuzkar disebut ismullah nama Allah alaihi ke atasnya wa dan innahu sesungguhnya ia la benar-benar fiskun perbuatan fasid. Okey, baik. Terjemahkan dia dulu. Puan Ena, terjemahkan Puan Ena ayat kita sekarang ni. Ayat 121 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu memakan daripada apa yang tidak disebut nama Allah ke atasnya dan sesungguh dia benar-benar perbuatan fasik. Okey, baik. Kita nak bincang hukum makan sembelih tak sebut nama Allah. Apa hukum kita makan binatang tak sebut nama Allah? 3 pendapat. Pendapat pertama haram. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Abu Hanifah, pertama yang sembelih tu kena Islam lah. Yang sembelih tu kafir, memang awal-awal kena reject lah. Kalau yang sembelih tu orang kafir, sebut nama Allah ke tak sebut nama Allah ke, memang kena reject lah kalau yang sembelih tu kafir. Jadi pendapat Imam Abu Hanifah, disebabkan ayat-ayat kita lalu hari ni, 2-3 ayat ni,
memakan binatang yang disembelih tak sebut nama Allah pun dia haram. Sebab dua ayat pertama ayat kita sekarang, kemudian ayat kita sebelum ni, dua tiga ayat sebelum ni, Allah cakap benda yang sama. Kemudian ada banyak lagi dalil. Antaranya Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis daripada Rafi' bin Khadij. Daripada Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma'na harad dama wa dzukira smullahi alaihi fakuluhu." Apa yang boleh menumpahkan darah, apa yang dapat mengalirkan darah, pisau ke, pedang ke, tak kisah, dan disebut nama Allah ke atas binatang tadi, maka makanlah. Okey, maka makanlah. Kemudian Nabi sebut lagi dalam bab sembahyang raya, dalam bab raya sembelih korban, siapa yang sembelih sebelum sembahyang, maka hendaklah dia sembelih balik lepas sembahyang. Kerana sembelih sebelum sembahyang hukumnya jadi sedekah biasa, tak jadi korban. Dan siapa yang dia sembelih sehinggalah nak sembelih selepas selesai sembahyang, hendaklah dia sembelih dengan sebut nama Allah. Jadi Imam Abu Hanifah guna ayat kita sekarang dengan hadis-hadis tadi bahawasanya sembelih binatang wajib kena sebut nama Allah. Okey, baik. Ada sahabat dia belajar kat US. Tak ingat nama tempat apa dia belajar kat US. Dia kata dekat US ada satu kedai makanan pasar raya. Pasar raya tu jual daging. Kat daging tu tulis apa dia? Daging ini telah disembelih menurut mazhab Hanafi. Nanti tuan-tuan kaitkan apa signifikan dia tulis macam tu. Daging dalam bahasa Inggeris lah. Saya tak pandai kat bahasa Inggeris macam mana. Tapi terjemah dia ke Melayu, dia tulis daging ini telah disembelih mengikut mazhab Hanafi. Okey, baik. Jadi mazhab Abu Hanifah, sembelih mesti kena sebut nama Allah. Kalau tak sebut, tak sah sembelih itu. Mazhab Syafi'i, hukum menyebut nama Allah dalam sembelihan hanyalah sunat, tak wajib pun. Hukum sebut nama Allah dalam menyembelih binatang hanyalah sunat, tak wajib pun. Habis itu ayat kita sekarang ni, Allah kata fasik kan? Allah kata fasik. Betul kan? Allah kata, kenapa kamu tak makan binatang yang disebut nama Allah? Perbuatan tu fasik. Baik. Maksud fasik di sini, Imam Abu Hanifah kata, maksud fasik di sini adalah sembelih binatang tak nak sebut nama Allah. Itu fasik. Sebab tu wajib kena sembelih. Imam Syafi'i kata, maksud fasik di sini ialah sengaja nak makan binatang yang disebut nama selain Allah masa sembelih. Dua benda beza tu. Imam Abu Hanifah kata, orang yang sembelih tak sebut nama Allah, waktu dia makan binatang tu perbuatan fasik. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Waktu dia kata, wajib sebut nama Allah. Imam Syafi'i kata, maksud fasik di sini ialah orang musyrikin, dia makan binatang yang dia sembelih sebut nama berhala. Orang musyrikin sembelih juga, tapi masa sembelih sebut nama berhala. Jadi perbuatan makan binatang yang disembelih guna nama berhala, itu fasik. Habis tu Imam Syafi'i kata, dalam mazhab Syafi'i, dalam hukum dia kata, sembelih tak wajib pun baca bismillah, sunat je. Sebab dalam sebuah hadis Nabi bersabda, hadis riwayat daripada Abu Hatim dan juga Imam Abu Hatim dan juga Imam Ibn Hibban, Nabi kata, zabihatul muslimi halalun, dzukira smullahi alaihi aw lam yazkur, fa innahu in zakara lam yazkur illa smallah. Nabi sebut dalam sebuah hadis, sembelihan orang Islam adalah halal, sama ada dia sebut nama Allah ataupun tak sebut nama Allah, kerana sesungguhnya sekiranya dia ingin menyebut nama, dia tidak akan menyebut nama kecuali nama Allah. Jelas Orang Islam kalau dia sembelih, dia tak sebut nama siapa-siapa pun, sembelihan dia sah. Sunat sebut nama Allah. Dalam sembelih, sunat kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Boleh je baca. Cuma Ar-Rahman Ar-Rahim tak sesuai dengan situasi sembelih. Jadi kalau kita nak sembelih binatang, sunat kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Jadi Imam Abu Hanifah kata, dalil Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i kata, Nabi bersabda dalam sebuah hadis, sembelihan orang Islam halal. Sama ada dia sebut nama Allah, tak sebut nama Allah. Kerana kalau dia nak sebut nama Allah, dia tak akan sebut kecuali sembelihan orang Islam adalah halal, sama ada dia sebut nama Allah ataupun tak sebut. Kerana orang Islam bila dia menyembelih, kalau dia nak sebut nama sesuatu, dia tak akan sebut nama kecuali nama Allah. Sebab kalau orang kafir sembelih lembu ke kambing sebut nama Allah, sah tak? Orang kafir. Hindu ke Buddha ke Yahudi ke, dia sembelih lembu tapi sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia siap baca Asmaul Husna 99 semua sekali. Sah ke tak sah? Tak sah juga. Tak sah. Tak guna pun. Yang penting orang yang sembelih tu orang Islam tahu syarat-syarat sembelih. Jadi untuk keluar pada khilaf, sunat baca bismillah. Pendapat ketiga. Pendapat ni pendapat Imam Ahmad dan juga pendapat Imam
Malik. Dia kata, kalau orang tu dia sengaja tak nak baca bismillah, tak sah sembelihan. Tapi kalau dia terlupa. Okey, dia terlupa. Dia nak sembelih tu dia terlupa baca bismillah. Maka sah. Kalau sengaja tak sah. Baik. Apa signifikannya dekat kedai makanan kat US tadi dia tulis makanan ini sah menurut mazhab Hanafi. Apa signifikan dia? Siapa nak cuba jawab? Saya akan bagi apa tak tahu, nak bagi PKP ni tak ada apa nak bagi. Ada tak siapa cuba nak jawab? Puan Ina, agak-agak kenapa Puan Ina? Dia tulis kat situ. Apa dia soalan dia tadi? Kenapa orang yang dia jual daging kat US tu, kat tin makanan tu dia tulis, makanan ini adalah halal mengikut sembelihan mazhab Hanafi. Kenapa? Oh, saya tak tahu, Ustaz. Tak tahu Saya tak, jadi kalau suruh saya teka, apa tu sebab mungkin Abdul Hanafi kata boleh kalau tak sebut nama Allah. Salah tu, salah. Imam Hanafi kata kena sebut nama Allah. Tak boleh kalau tak sebut. Jadi dalam 3 pendapat, saya ulang balik 3 pendapat. Pendapat pertama, wajib sebut nama Allah. Pendapat kedua, pendapat Imam Syafi'i, tak wajib pun sebut nama Allah, sunat je. Pendapat ketiga, kalau terlupa tak apa. Kalau sengaja, tak boleh. Okey? Jadi Imam Abu Hanifah, lupa ke tak lupa ke tetap tak boleh. Jadi kenapa dalam tin tu dia tulis, makanan ini halal menurut mazhab Hanafi kerana dalam 3 mazhab tu, pendapat mazhab Hanafi lah yang paling ketat sekali. Mesti wajib kena sebut nama Allah. Betul kan? Jadi, kalaulah dia kata makanan tu makanan halal saja, orang mungkin akan confuse. Halal tu halal macam mana? Halal mazhab Syafi'i ke? Kalau halal dalam mazhab Syafi'i, sebut nama Allah, tak boleh aku nak makan ni. Jadi dia nak kata betapa halalnya binatang tu telah disembelih mengikut pendapat mazhab Hanafi yang paling keras. Pendapat mazhab Hanafi, binatang tu mesti masa sembelih sebut nama Allah. Kalau tak sebut nama Allah, tak boleh makan. Mazhab Syafi'i sunat je. Jadi itu signifikan dia. Maksudnya, dia letak kat situ mazhab Hanafi nak bercerita bahawasanya di kalangan orang Islam yang kata halal paling tinggi yang dia pilih. Halal mazhab Hanafi. Jelas penerangan saya? Saya harap tuan-tuan jelas Jelas tak? Sebab apa dia tulis mazhab Hanafi tu? Jelas. Paling ketat. Ya? Paling ketat sekali undang-undang. Ya, sebab dia punya undang-undang dia paling ketat sekali. Sebab tu dia tulis kat situ. Jadi orang mazhab Syafi'i nak beli boleh tak? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Orang mazhab Hanafi nak beli lagilah boleh. Okey, baik, habiskan ayat ni. Habiskan ayat kita sekarang apa ayatnya? Dan inna sesungguhnya asyayatin, syaitan-syaitan la benar-benar yuhuna membisikkan ila kepada auliyaihim. Apa terima auliyaihim? Kawan-kawan mereka. Auliyaihim kawan-kawan mereka. Supaya yujadilukum, mereka dapat membantah kamu. Mereka dapat membantah kamu. Dan jika ata'tumuhum, kamu mengikuti mereka, innakum, sesungguhnya kamu, la benar-benar musyrikun, orang-orang musyrik. Okey, terjemahkan dia. Puan Razilah, ayat terakhir kita malam ni. Terjemahkan Puan Razilah. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan benar-benar membisikkan kepada kawan-kawan mereka supaya mereka dapat membantah kamu. Dan jika kamu mengikuti mereka, sesungguhnya kamu benar-benar orang-orang musyrik. Baik, tadi kan apa poin pertama kita tadi? Orang musyrik kata, apa yang Allah Ta'ala matikan dengan apa kamu matikan, mana lagi afdal? Mestilah apa yang Allah Ta'ala matikan tu lagi afdal untuk kita makan banding apa yang kamu sembelih. Maksudnya, orang jahiliyah tak terfikir juga dalil itu sebenarnya. Yang hasut mereka suruh cakap macam tu pada Nabi adalah syaitan-syaitan. Minggu lepas kita bincang, ayat terakhir, ayat sekelah, ayat 112, Allah Ta'ala kata, musuh Nabi ada 2. Syaitan di kalangan jin, syaitan di kalangan manusia. Ingat tak? Syaitan di kalangan jin membisikkan kepada syaitan di kalangan manusia kata-kata yang indah. Inilah salah satunya. Syaitan di kalangan jin yang kita tak nampak tu membisikkan kepada orang musyrikin.
kamu cakap macam ni pada orang Islam. Cakap macam ni. Tanya mereka, mana lagi afdal? Sembelihan Allah ke? Apa yang Allah matikan ke? Apa yang kamu matikan? Jadi mereka cakap macam tu pada Nabi. Sebab syaitan ajar mereka untuk berdebat dengan kamu orang Islam. Jadi kamu orang Islam pun kalau ikut kata-kata mereka, maka kamu sama musyrik macam mereka juga. Alhamdulillah. Kita habis kat sini. Minggu depan kita masuk ayat baru. Boleh semua insya-Allah? Kita berhenti sini dulu. Okey, baik, kita ada Puan Zanaria dengan Haji Syahril baru masuk kan. Masuk lambat sikit. Saya nak maklumkan bahawasanya Puan Zanaria ya dengan Tuan Haji Syahril, tempat kita kat Putra Haid tu kan, Ustaz Idris sudah pulangkan balik pada owner dia. Ustaz Idris dah pulangkan balik pada owner dia. Jadi lepas PKP nanti, kalau habis dah kita punya COVID ni, tak tahu bila nak habis, kita nak sambung balik secara bukan online ni, kita tak boleh buat kat situ dah lah. Kita dah tak boleh buat dekat Putra Haid tu lagi. Jadi kita akan buat dekat seksyen 26 Taman Bukit Saga, dekat dengan rumah Tuan Abdul Fakah. Bukan kat rumah dia lah, ada satu kabin. Dalam kabin tu buat kelas, ada aircon, ada whiteboard, ada kursi meja. Okey, kita akan buat kelas kat situ. Boleh ke Puan Zanaria dengan Tuan Haji Syahril? Boleh ke? InsyaAllah boleh. Tempat tu dia muat untuk 12 orang. Kita tak sampai 12 pun. Kita sekarang 2, 4, 5 kan? Kita sekarang 5. Kita sekarang lebih kurang 5 orang. Tuan Sofi, wife dia 7. Abang Haji 8. Ada seorang lagi 9. Jadi 12 orang tak jadi masalah lah. Cuma tempat tu kalau kita nak social distancing memang tak muat lah. Kalau nak ikut jarak-jarak macam sembahyang kat masjid sekarang ni mungkin muat 5 orang je tempat tu. Nak 12 orang tak muat. Jadi kita teruskan online. Sampai keadaan betul-betul izinkan, baru kita boleh pergi kat situ. Boleh ya semua insya-Allah? InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Okay. Hari macam biasa, Rabu macam biasa, macam malam ni juga. Rabu malam macam biasa. Cuma tempat je lah kita berbeza lepas ni. Boleh ya? Okey, baik, berhenti sini dulu. Next week masih lagi online kan? Ya, next week masih lagi online lah. Kita sampai Baik. raya